Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat, di dalam video ini kita akan menjelaskan, membahas tentang salah satu tokoh besar yang merupakan mazhab, yaitu mazhab yang mayoritasnya di negeri kita. Namun, begitu banyak orang yang menasabkan dirinya kepada Imam Syafi'i, tapi tidak kenal Imam Syafi'i. Minimalnya kita mengetahui secara globalnya siapa sebenarnya Imam Syafi'i itu rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Syafi'i, nama penyusunnya atau nama lengkapnya, nama aslinya yaitu Muhammad bin Idris bin Syafi'i, keturunan bangsa Quraisy. Beliau dilahirkan di Kujah tahun 150 Hijriah dan meninggal dunia di Mesir tahun 204 Hijriah. Sewaktu beliau berumur 7 tahun, beliau telah hafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i itu ketika beliau berumur 7 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Nah, setelah berumur 10 tahun, beliau hafal Al-Muwatta, kitab guru beliau, Imam Malik. Nah, setelah beliau berumur 20 tahun, beliau mendapat izin dari gurunya. Siapa? Muslim bin Khalid. Untuk apa? Untuk berfatwa. Nah, kata Ali bin Utsman, saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar daripada Syafi'i. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menyamainya di masa itu. Ia pintar dalam segala pengetahuannya, sehingga bila ia melontarkan anak panah, dapat dijamin 90% akan mengenai sasarannya. Nah, ketika berumur hampir 20 tahun, beliau pergi ke Madinah karena mendengar kabar tentang Imam Malik yang begitu terkenal sebagai seorang ulama besar dalam ilmu hadis dan fikih. Di sana beliau belajar kepada Imam Malik. Kemudian beliau pergi ke Irak. Di sana bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Beliau terus ke Parsi dan beberapa negeri lain. Kira-kiranya 2 tahun namanya beliau dalam perjalanan itu. Nah, dalam perjalanan ke negeri-negeri itu bertambahlah pengetahuan beliau tentang keadaan penghidupan dan tabiat manusia. Misalnya, keadaan yang menimbulkan perbedaan adat dan akhlak sangat berguna bagi beliau sebagai alat untuk mempertimbangkan hukum peristiwa-peristiwa yang akan beliau hadapi. Kemudian, beliau diminta oleh Khalifah Harun ar-Rasyid supaya tetap tinggal di Baghdad. Setelah menetap di Baghdad, di sanalah beliau menyerahkan agama dan pendapat-pendapat beliau diterima oleh segala lapisan. Masya Allah. Beliau bergaul baik dengan rakyat maupun dengan pemerintah, bertukar pikiran dengan ulama-ulama, terutama sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah, sehingga dengan pergaulan dan pertukaran pikiran itu beliau dapat menyusun pendapat qadim, pendapat beliau yang pertama. Kemudian beliau kembali ke Mekah hingga tahun 198 Hijriah. Pada tahun itu pula beliau pergi ke Mesir. Di sana beliau menyusun pendapat beliau yang baru, Qaulul Jadid. Kata-kata Syafi'i yang sangat perlu menjadi perhatian, terutama bagi ulama yang mendukung dan mengikuti mazhab Syafi'i, ialah apabila hadis itu sah,
itulah mazhabku, dan buanglah perkataanku yang timbul dari ijtihadku. Pengikut mazhab Syafi'i yang terbanyak ialah di Mesir, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramaut, Mekah, Pakistan, dan Indonesia. Nah, baik, segitu kisah singkat Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.